Seterusnya ke Bumi Kenyalang dengan fokus hari ini. Kerajaan Sarawak akan menjalankan ujian pentaksiran standard melibatkan subjek matematik, sains dan bahasa Inggeris dalam menilai pencapaian akademik anak-anak Sarawak yang masih belajar. Perbincangannya langsung bersama Buma Wendy Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahih. Ujian pentaksiran standard yang akan dijalankan oleh Kerajaan Sarawak bertujuan untuk menilai pencapaian anak-anak Sarawak yang masih belajar. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng berkata, inisiatif ini diambil untuk memastikan pelajar yang lemah dapat diberikan bantuan sewajarnya bagi memastikan mereka tidak tercicir dalam pelajaran. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Penutupan Mesyuarat Agong Parti Pesaka Biputera Bersatu PBB Chong Kedong di Kuching. Menurutnya, Kerajaan Sarawak tidak mempunyai masalah untuk mengikut dasar kebangsaan dalam bidang pendidikan, namun beliau menekankan bahawa peperiksaan perlu dijalankan untuk membolehkan tahap pendidikan anak-anak Sarawak dapat dinilai dengan lebih tepat. Baru-baru ini, Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagahwi In mengumumkan bahawa ujian pentaksiran standard akan bermula pada 2025 untuk pelajar tahun 6 dan pada 2028 untuk pelajar tahun 3. Penilaian standard ini hanya akan dilaksanakan di Sarawak dan melibatkan 3 subjek utama iaitu matematik, sains dan bahasa Inggeris. Saudara, Itali sedia bekerjasama dengan Sarawak membangunkan transisi tenaga baharu. Duta Besar Itali ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Massimo Rutica berkata, selaku negara yang mempunyai beberapa industri besar, mahu terlibat dengan usaha yang dibangunkan oleh Sarawak. And of course, the priority is the energy transition. So Sarawak is a powerhouse in terms of energy transition. We are one of the biggest players in the world in terms of industrial capability, technology, etc. And so that's the key driver which has made us working very hard with our counterparts in the state and trying to figure out what to do, etc. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng di Wisma Bapa Malaysia, Putrajaya Kuching. Katanya lagi, kunjungan itu susulan lawatan yang dibuat oleh 23 delegasi Kesatuan Eropah ke negeri ini pada Februari lepas. Seramai 27,031 warga emas di Sarawak sudah menerima manfaat menerusi inisiatif Faedah Kesihatan Warga Emas SCHB setakat November tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ia melibatkan perbelanjaan sebanyak 2.73 juta ringgit. 122 pusat rawatan swasta berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat menjadi klinik atau hospital panel SCHB. Sejak dilancarkan Julai lalu, 112,069 warga emas yang layak sudah mendaftar untuk inisiatif berkenaan. Sarawak menyasarkan 100,000 penerima dalam kalangan B40 dan M40 tahun ini. Beliau berucap pada program pendaftaran dan sesi libat urus Kenyalang Gold Card dan SCHB bersama pemimpin masyarakat di Kuching. Bintulu Sustainability Seminar 2024 berjaya menarik lebih 320 peserta dari pelbagai latar belakang untuk menampilkan perbincangan menarik mengenai amalan mampan dalam industri, model perniagaan mesra alam serta kepentingan pendidikan alam sekitar. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguang Manggil menegaskan bahawa program ini turut mengiktiraf usaha komuniti dalam memupuk kesedaran alam sekitar. In pursuing sustainability, we must recognize 3 key pillars of interconnected dimensions, namely economic, social, and governance, which holds the foundations of our very own PCDS 2030. This approach emphasizes the need to balance and integrate economic prosperity, social well-being, environmental health, and governance to achieve long-term sustainability and to create resilience and flourishing future. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Bintulu Sustainability Award and Seminar 2024 BISA di Bintulu.
Sebanyak 42 penyertaan diterima dalam Bintulu Sustainability Award BISA 2024 dan dinilai melalui laporan dan lawatan tapak. Acara ini juga memberi pengiktirafan kepada sektor industri, perniagaan, sekolah, komuniti dan individu yang melaksanakan inisiatif lestari. BISA 2024 menjadi platform penting untuk menyatukan pihak berkepentingan dalam mencapai matlamat pembangunan mampan sekaligus memperkukuh peranan Bintulu dalam inisiatif hijau. Baik, lawas memerlukan tambahan kemudahan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Mini bagi mempercepatkan kerja memadam api sekiranya berlaku kebakaran dan bencana luar jangka, khususnya di kawasan pedalaman di daerah itu. Ahli Parlimen Lawas, Datuk Henry Sum Agong berkata, walaupun terdapat sebuah balai bomba lawas, namun kedudukan lawas selain jarak perjalanan jauh menimbulkan kesulitan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan. Segi keperluan bomba ini sangat-sangat diperlukan di daerah lawas. Jadi masa sekarang belum ada. Jadi dengan kami penduduk di lawas minta supaya diadakan sebuah balai didirikan ataupun ditubuhkan sebuah balai bomba di lawas. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada perasmian program Bomba Komuniti Kampung Long Tenggoa, Terusan Lawas 2024. Mengulas kes kebakaran berlaku di Kampung Pemukat Kuala Lawas baru-baru ini, BBP Lawas juga mendapatkan bantuan daripada BBP Sepitang Sabah selain peranan pasukan bomba komuniti di daerah itu. Program Bomba Komuniti Kampung Long Tenggoa ini disertai 120 peserta daripada 15 buah kampung sekitar kawasan Long Tenggoa dan pelajar SK Long Tenggoa. Beliau turut menyampaikan sumbangan alat pemadam api kepada 15 buah kampung yang terlibat. Polis kini sedang memburu sekurang-kurangnya 7 individu yang dipercayai terlibat dalam kes bunuh seorang pemuda di Jalan Sungai Tapang, Kuching awal pagi semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Pedawan, Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Marazi, siasatan kini tertumpu kepada motif pembunuhan selain mengesan saki baki suspek. Dengan penangkapan 3 suspek sebelum ini, beliau yakin akan merungkai identiti suspek lain yang terlibat dalam kes pembunuhan itu. Beliau turut mengesahkan berlaku pencerobohan sekumpulan lelaki ke Pangsapuri mangsa sekitar pukul 4 pagi dan kejadian terbabit dirakam oleh seorang saksi berhampiran. Superintendent Muhammad Irwan mengesahkan perkara itu kepada RTM di Kuching pagi tadi. Awal pagi semalam, seorang pemuda berumur 22 tahun ditemui mati dipercayai dibunuh menggunakan senjata tajam. Tinjauan RTM di lokasi kejadian mendapati pihak polis masih lagi berada di Pangsapuri mangsa bagi menjalankan siasatan. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Penganjuran Hari Belia Sarawak bertujuan mengiktiraf dan memperkasakan belia di negeri ini selain menyediakan platform untuk anak muda mempamerkan bakat menyertai aktiviti sukan, rekreasi dan usahawan. Menurut Adun Telian Royston Valentine, Hari Belia Sarawak adalah untuk meraihkan semangat muda dan pemimpin masa depan Sarawak. Program ini juga telah dirangka untuk menginspirasi perubahan positif dalam komuniti di sekitarnya. Beliau berkata demikian semasa hadir pada mesyuarat persiapan akhir Hari Belia Sarawak 2024 di Mukah. Mukah dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Belia Sarawak 2024 yang akan diadakan pada 4 hingga 8 Disember ini. Katanya, penganjuran sambutan Hari Belia ini pada setiap tahun juga bertujuan memberi semangat dan meningkatkan kesedaran kepada golongan belia bahawa kerajaan sentiasa memberikan perhatian dan peka kepada perkembangan semasa golongan belia masa kini termasuk dalam meningkat usaha kemajuan negara dan dunia setelah dilanda pandemik COVID-19 melalui pelaksanaan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak, dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan.